sidang penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini, kita dapat sekali lagi mengikuti sirah para anbiya, kisah anbiya, kisah para rasul dan nabi alaihi wassalatu wassalam, yang kisah mereka mempunyai banyak pengajaran-pengajaran yang berharga untuk kita telusuri dan kita ambil mutiara-mutiara pengalaman kehidupan mereka dalam kehidupan kita ini. Baik, kita sambung dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Allah menyatakan usia dakwah Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun, iaitu selama 950 tahun tinggal bersama mereka, makna berdakwah dengan kaumnya. Kemudian mereka dilanda banjir besar, dan mereka adalah kaum yang zalim. Baik, antara keluhan ataupun aduan Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah rakamkan dalam surah Nuh ayat 21-24. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna ila alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidiz zalimina illa dhalala. Nabi Nuh alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka derhaka kepadaku dan mereka mengikuti orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambahkan kerugian baginya. Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggal penyembahan Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan ramai orang, dan janganlah kamu tambahkan lagi bagi orang zalim itu selain daripada kesesatan. Baik. Nabi Nuh AS kemudiannya mengalah dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Nuh, Allah rakamkan bagaimana pengaduan Nabi Nuh. Wa qala Nuhur Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin ad-dayyara. Ayat seterusnya, innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. Nuh berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Ini menunjukkan keputusasaan Nabi Nuh dalam nak mengajak mereka kepada kebenaran. Nabi Nuh berkata, sungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka akan hanya melahirkan anak-anak yang jahat, tidak tahu bersyukur. Menunjukkan satu signal daripada Nabi Nuh AS, ya Allah, aku tak boleh buat apa dah dengan kaum ni. Kau musnahkanlah mereka ini, ya Allah. Mereka dah tak boleh nak dibentuk dah, ya Allah. Dah siang dan malam aku telah sampaikan kepada mereka dan habis ikhtiarku. Tidak bertambah melainkan kekufuran kepada mereka. Kalau engkau biarkan mereka tinggal, mereka akan sesatkan lebih ramai keturunan mereka, ya Allah. Allah membenarkan perkataan Nabi Nuh AS. Dan keluhan juga rintihan serta doa daripada Nabi Nuh. Allah berkata, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan diwahyukan kepada Nuh bahawasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang beriman sahaja. Maksudnya Allah membenarkan, tidak bertambah. Kalau 80 orang, 80 itulah, dia tak akan tambah lagi orang nak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kerana itu kata Allah, jangan kamu bersedih hati tentang apa yang mereka kerjakan. Baik, Allah perintahkan, buatlah bahtera dengan pengawasan
dan petunjuk wahyu kami, janganlah engkau berbicara denganku tentang orang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Allah perintahkan supaya Nabi Nuh alaihissalam di lembah itu membuat satu bahtera dengan wahyu dan petunjuk daripada Allah SWT. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Satu benda yang bagi masyarakat melihat benda yang langsung tak masuk akal. Dahlah tadi menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam, tiba-tiba Allah perintahkan Nabi Nuh buat suatu perkara yang luar daripada kewarasan dan kewajaran akal. Iaitulah membina bahtera, membina kapal di tengah padang pasir yang kontang. Menunjukkan di situ akan berlaku pertembungan iman dengan kufur. Yang orang yang kafir bertambah kekafiran mereka, bertambah kejahatan mereka. Yang beriman bertambah keimanan mereka itu, kerana mereka patuh dan taat kepada perintah Allah dan juga Rasulnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka buatlah Nabi Nuh kapal tersebut, dibantu dengan tunjuk ajar daripada malaikat Jibril alaihissalam, dengan selang beberapa lama, ada yang kata mengambil masa beberapa tahun untuk disiapkan. Dan inilah kita nak bayangkan teknologi yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh alaihissalam berupa mukjizat, dengan mampu membina kapal, satu teknologi yang tidak dibuat lagi sebelum daripada itu. Kerana mereka duduk di tengah padang pasir. Dibuat bahtera itu daripada kayu-kayu tanpa ada teknologi yang moden, seperti enjin, seperti mesin yang besar-besar, tapi mereka akhirnya mampu siapkan. Dan kita nak tengok tuan-tuan sekalian, berapa besar kapal tersebut, berapa muatan yang boleh dimuatkan penghuni-penghuninya, bukan sekadar manusia, bahkan haiwan-haiwan juga termasuk di kalangan mereka yang berada dalam bahtera tersebut. InsyaAllah kita tengok sambung dalam kuliah yang seterusnya. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.